Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Adakah ponteng sesi parlimen merupakan salah satu prinsip politik Islam? Dalam suasana yang panas di Parlimen susulan pengumuman pembatalan ordinan darurat oleh Menteri Undang-Undang dan Parlimen Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang juga Setiausaha Agong PAS, kita tidak dengar suara Presiden Parti itu, Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Pembatalan tersebut menjadi persoalan kerana tindakan kerajaan tebuk atap ini dikatakan tidak mendapat perkenan Yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah. Biasa bila timbul isu melibatkan soal istana dan raja, Parti AM akan cepat bangkit dan lantang bersuara. Tiba-tiba sehari dua ini seluruh negara tak dengar langsung suara MP Parti AM mempertahankan institusi diraja. Awak ya, YB Presiden Parti DEPA ada hadir tak? Maaf, saya tak nampak. Maybe ada tapi saya tak nampak. Atau memang tak hadir sebab terlalu sibuk urusan kerja sebagai duta khas Perdana Menteri kot. Sindir Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin. Misteri tersebut terjawab dalam satu laporan oleh utusan online yang bertarikh 28 Julai 2021. Laporan tersebut memetik pengesahan Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syarif. Ya, tidak datang. Saya tidak pasti kenapa, katanya. Menurut laporan semakan dengan salah seorang pegawai di Parlimen juga menjelaskan yang Presiden PAS itu tidak hadir ke Dewan Rakyat. Namun kita dapati beliau aktif mengecam Ahli Parlimen Pakatan Harapan menerusi laman sosial Facebooknya. Apabila Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin membuat kenyataan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional PN tidak sempurna, maka kedengaran suara ejekan beliau rendah pihak yang menandakan tahap kefahaman mereka tanpa disedari dirinya bersifat sangat jahil. Inilah akibat apabila politik dipisahkan daripada agama sehingga menjadikannya tidak berakhlak tanpa menyedari sikap yang terlanjur sehingga melupakan bahawa tiada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulisnya. Beliau juga mengulangi tulisan awalnya mengenai ciri-ciri seorang yang beriman berhadapan dengan wabak penyakit. Seseorang yang beriman hendaklah menunjukkan sifat tawaduk secara terbuka dan menunjukkan moral yang tinggi menjadi hamba Allah. Selain itu juga hendaklah beriman bahawa Allah sahaja yang maha suci daripada segala kekurangan dan kelemahan, khususnya dalam menghadapi wabak penyakit besar melanda seluruh dunia yang tidak diketahui bilakah penghujungnya, katanya. Menurut Hadi, kedatangan wabak COVID-19 adalah satu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh dunia yang tiada mana-mana kuasa besar dan kuasa kecil yang dapat menghalangnya. Namun begitu manusia diuji dengan keinsafan, ilmu dan akal diwajibkan untuk terus merancang, berusaha dan berikhtiar bagi menghadapi ujian wabak dan segala kesan sampingannya, kata beliau. Jika Hadi hadir ke Parlimen dan mendengar hujah Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Musti yang juga penyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, Khairi Jamaluddin, dan persoalan yang dibangkitkan, adakah Hadi akan mengubah pendiriannya? Jom Channel tidak nampak akan ada apa-apa perubahan selagi pemikirannya dipenuhi dengan bigotry dan sikap gemar melabel pihak lain yang berbeza dengan fikrah politiknya. Setelah habis semua istilah nama-nama haiwan dari jebon, lembu, langau, agas, buaya, kera, tikus, tupai dan sebagainya, kini Hadi beralih kepada satu perkataan, iaitu jahil. Begitu mudah lidah yang tidak bertulang itu memberi gelaran kepada pihak lain, sedangkan beliau sekadar menjadi penonton tanpa berbuat apa-apa. Begitu mudah beliau memetik ayat-ayat dari Al-Quran yang menuntut supaya orang yang beriman saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Adakah beliau berbuat seperti yang disuruh oleh Al-Quran itu ketika Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertukus lumus berperang melawan serangan COVID-19 pada Februari tahun lalu? Jawapannya, tidak. Sebaliknya, beliau bersekongkol dengan pengkhianat dan merampas kuasa serta menghina mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 atas alasan kononnya Islam terancam, Melayu terancam dan istana juga terancam.
Hadi memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-As ayat 1 hingga 3 untuk menyokong pendiriannya. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula nasihat menasihati dengan kebenaran serta nasihat menasihati dengan kesabaran. Namun jika Hadi benar-benar berpegang kepada surah Al-As yang dipetiknya itu, beliau patut berasa malu dan meletakkan jawatannya sebagai Duta Khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Timur Tengah. Ini kerana tiada apa kejayaan walaupun manfaat yang dinikmati oleh rakyat Malaysia sejak beliau memegang jawatan itu. Apalagi apabila beliau ponteng hadir ke Parlimen.